Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ni selepas di apa tu dalam gambar mari tu. Mana benda ni jadi panjang deh. Benda jadi panjang insya-Allah. So, Assalamualaikum warahmatullahi. Hamba tak balik rumah lagi ni. Tak tidur ya, malam. Assalamualaikum balik Aziz masih. Bye. Ni. Okey, apa bangga pada? Okey. Ni apa malam? Yang dituduh sihir lah. Yang tulis Yang saya. difitnah saya lah. Yang dia paku apa? Dia cucu jagung tak? Cucu saya lah. Ni isteri saya. Okey. Isteri saya Ayu. Okey. Jadi kami datang ke sini adalah untuk menuntut kebenaran. Betul lah sepertinya Wan Selama dan Tok Singa, Tok Ijau dan anggota-anggota lain lah telah membuktikan kebenarannya. Bahawa sayanya memang difitnah. Dan malah siap lagi hantar sihir pada saya lagi untuk sakitkan saya pula. Jadi ini terbukti, saya dapat kebuktian dan kebenaran pada hari ini. Live ini bukan saya nak aibkan siapa-siapa. Okay? Cuma untuk tujuan membela diri saya sebagai di pihak yang benar. Itu jawaban saya. Sebab saya sangat tenang. Terima kasih kepada Wen. Kita tunggu. Tunggu boleh ya. Terima kasih kepada Tok Ija. Telah membongkar semua ni. Saya sendiri pun tak suka semua ni akhir terjadi. Akhirnya doa saya, semaya hajat saya tu tunjuk kebenaran. Insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Doa ke yang terbaik. Okay, kita sekarang tunggu apa? Tunggu kan? Kita tunggu ni apa? Boleh apa? Okey, kita tunggu boleh apa? Semua mula kali tu. Jadi okey ni, dia apabila apa? Hasil daripada singo. Ustaz menggunakan rawat teh seperti saya menyalahi hukum. Menyalahi hukum bermakna menggunakan gambar, mengambil gambar tanpa kebenaran dan tanpa izin tuan. Lepas tu letak jarum. Tak tahu mau tiga apa lah. Terus slow Kita baru nak boleh tidur mai pakai handphone baru dengar. We just tapping habis kita. Insya-Allah amin. Apa ni? Masih. Dari Putrajaya hadir bagus dan membantu bersama pemuda kami. Saya kau selamat pagi. Selamat pagi sama pemuda kami. Insya-Allah. Terbaiklah bebe. Jadi kita gitulah lebih kurang dah. Sikit banyak malam ni nyaknya ke ustaz tu Dak Dia ada buka bermakna budak ni baru khabar. Dia mari sini dia tak ada duit. So waktu dia ambil duit orang 2,000 ya. Mana? Yang main sini mata. Main mata. Yang mau ayat lelah ni. Lagu mana? Yang mau ayat lelah ni, ayat derah. Lagu mana dia mau pun terlibat agak dengan dia ni dah. Jadi tak apa. Dia mau akui jadi dia mau ayat. Kok lagu mana ni? Benda ni. Kita rasa kita jadi tak khabar, kita nak ikut ngomong apa dia royak ke dia. Demo Wak go tu kita pergi wak go tu. lagi Sebab kita rasa baca Buka lega. biasa dengan dia. jadi berapa ribu ke? Dia ambil duit demo berapa? 2,000. 2,000 dia ambil. Akaun kita tak boleh waktu bet 2,000 ketul. Kita boleh waktu bet 1,000. Kalau cash waktu transfer tu boleh lah banyak. Boleh banyak. Ada sedar tak masa dia minta? Ada sedap masa dia. Dok. Dah sedap. 2,000 ya? Allah. Hari sehari lepas tu esok cash pula. 2,000 ya. Apalah tuan-tuan, insya-Allah kita dah panggil polis. Okey. Ambil lah. Tidur tadi. Tak ada lagi. Ke gapo ni? Ni ke gapo tu? Kes ustaz yang menyihir. Ustaz polis yang menyihir orang lah. Jadi inilah. Mana ada abang kita mari tak? Kita tunggu boleh ya. Ambil gambar yang disihir tu. Mana Ambil dia gambar. Dagu bala. Mari pemudahkan. We ayat kau tak tengok siapa bakat ujar lagi ni. Sianya dah. Jadi adik ni kena 2,000 ya. Dan disuruh. Disuruh ke apa? Beli jagung. Beli jagung pergi banyak kedai runcit. Lepas tu cuci gambar. Cuci gambar. Cuci gambar. Okey, ni gambar. Gambar yang disihir dicucuk Ni tu dengan dia, jarum-jarum. Dicucuk jarum-jarum ni semua. Ini adalah tuan dia. Ni. Abang rasa macam mana? Jadi ke ni bang? Pertama saya kecewa sebab benda ni berlaku dalam keluarga saya sendiri. Allah.
Lebih-lebih lagi keluarga sebelah isteri saya. Tak apalah. Saya syukur pada Allah Ta'ala kerana mereka tunjuk sifat sebenar mereka. Sebelum ni saya tidak membuat apa-apa pun penilaian negatif terhadap mereka. Tapi insya-Allah lah. InsyaAllah kesalahan yang mereka buat pada saya tu saya ampunkan. Saya terima. Gitu sabar. Sabar. Sabar lagi. Nak kerja apa? Jadi hari ni terbukti belaka dah. Terima kasih kepada Tok Singa, terima kasih juga kepada Wei, Tok Ija akhirnya membuktikan bahawasanya terbongkar belaka dah. Saya telah dituduh selama sebulan lebih dah, tetapi saya sabar sebab saya fikir saya nak berbincang dan cuba ajak berbincang, tetapi ditolak dan kami ada bukti lah di atas setiap gapo-gapo antara saya dengan Kak Haji tu memang saya ada bukti yang cukup. Tetapi sanggup kakak saya ni memfitnah suami saya. Kalau nak memfitnah setara mana pun sekurang-kurangnya mari berbincang, tetapi saya tak naik apa-apa status, tetapi dia setiap hari menyindir saya. Saya sabar. Sebab saya fikir yang paling berat sekali ibu saya mati adalah kerana perbuatan sihir suami saya. Anak dia mati hak sulung perbuatan sihir suami saya. Dan anak dia hak sakit ni pun dia kata akibat daripada perbuatan sihir suami saya. Jadi saya mari terfikir, suami saya ni malaikat maut, kau yang boleh ambil nyawa orang. Nanti saya nak ayat, maaf memang saya tetap maaf, tetapi samai saya tetap kena samai. Sebab tu adalah maruah saya. Ya, ni nak tunjuk. Bukan kok ni seorang yang ada gambar ni. Ini jarum, semua jarum yang dibeli oleh ustaz ni lah, yang disuruh oleh budak ni. Dia nak tahu tuan-tuan cerita dia sebenarnya. Lepas habis saja sesi rawatan, maka semua orang sudah beredar. Tinggal saya, Wei dan beberapa orang. Jadi kita kemas rumah ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak tunjuk bahan bukti utama tertinggal dalam rumah ni. Beg si budak ni. Bila kita buka, kita nak check lah siapa punya beg ni. Tiba-tiba saya jumpa gambar dicucuk dengan jarum. Jelas. Dan ramai lagi yang kena, yang cuba akan disihir oleh ustaz ni. Banyak lah gambar. Ni gambar ni. Banyak lah. Balik. Ini semua gambar-gambar yang bakal disihir. Bakal disihir oleh seorang ustaz yang bernama Ustaz nama Syahri apa? Tak yobu. Yang asal dari Perlis. Ya ni. Ni suami dia ada sini. Mana be? Eli. Mari ni. Tak apa. Suami dia situ. Suami dia ada situ. Banyak. Kita bukan nak cari salah orang, tapi Allah Ta'ala menunjuk. Sebab kita pun tak tahu, kita sangka ustaz ni baik. Saya sendiri, kita ajak rawat sama-sama. Padahal kita baru kenal ni. Saya pun baru kenal, mai sini saya baru kenal. Tapi saya dah beri nasihat banyak pada ustaz ni, supaya jangan campur hal-hal peribadi, jangan campur hal orang buat, kita ni merawat. Tetapi dengan izin Allah, bahan bukti utama ditinggalkan dalam rumah ni. Boleh apa? Polis apa? Boleh apa? Jadi kita tunggulah biar polis dah ambil belakang. Boleh apa? Keluarga. Boleh apa? Okey, boleh apa? Mana Ustaz Aif mana? Bukan pagai. Okey, insya-Allah. Boleh tak boleh. Tuan-tuan, saya bukan nak burukkan siapa-siapa. Saya menghormati semua rawatan. Ya. Kalau kita nak buruk, kita tak ajak dia berawat sekali. Tetapi malang 1000 kali, memakai kepiah seolah-olah alim, menyihir. Cuba menyihir laki suami ni, dan ramai lagi. Allahu Akbar. Ini yang mengecewakan saya. Salah. Betul. Saya kau tu Haji ni. Ya. Sebab nampak budak ni dah tertipu dengan yang ni. Allah, apa? Dah. Awak ya ke kecil. Dah. Nak pakai. Ayo. Yo siap ambil gambar.
Baru kaji lagi. Ada banyak ni. Oh, dia pakai perawat pula ini. Nak sini hantar bagi kau ke? Allah Akbar. Dah dah. Allah, tak ada ke? Tak. Merawat malam tengok ada lah. Merawat malam. Allah Akbar. Tak ni pusing banyak ke bang? Ya. Pusing. Dia buka duit budak tu 2,000. Dia buka 2,000 lah habis. Kita pun kesian ada tapi saya dah royak dari awal. Saya tak kenal dia. Dia royak jangan campur everybody. Kita merawat. Tengok mudah. Kau joki pula joki. Ada dah lah. Kita pergi masuk. Jangan polis jangan. Jaga siapa pun lama kau. LP dah. Dia boleh urus lah. Ustaz Ati tak mengambil ilmu tu. Tak. Sebenarnya dia bukan ustaz. Dia ustaz ke? Dia ustaz bukan tak? Saya tak kenal dia. Saya tak kenal lah. Macam mana kat walaupun mata merah-merah lagi tu ikut tidur. Mata merah. Tak tidur lagi ni. Ni bawah tahun lagi. Sakok tu. Ni boleh berobat kot ni. Oh. Baru siapa? Tak payah lagi. Ya ke? Maju ekor pergi kita baru ni. Okey, hak mana transfer kau baru ni tu? Orang alah lah. Mak ke mana? Jadi kita nak polis ambil tindakan undang-undang lah. Kita dah 3 nak kecek ni. Kita pun nak info ya. Info panggil tak. Info lah tu. Kecek tu. Biar tu. Kita info ya. Okey. Mereka apa cerita ni rumah Kak Haji kan? Dia orang kapur jadi kena gimana apa? Kita tak anak jatuh dina dia tak apa bagi tak apa. Biar Kak Haji biar. Biar kita doa ke dia. Kita nak lesau ni dulu. Pasal apa? Sebab dia ni ustaz ni kecek balik. Jok jarung sobek. Ambah. Lepas tu dia lepak duit orang 2,000 ya. Gapo dah? Segala maklumat dia. Segala maklumat. Nak tunjuk lah. Segala gambar nama ni? Gambar masa dia ke apa ada. Telefon dia ni? Telefon dia ni. Gambar masa dia kan. Telefon dia ni. Gambar masa dia. Oh, ramai. Tapi nak dah. Tak pakai emas betul. Boleh pun boleh sama bayar duit. Dah saya awi. Tangguh gaji dia pun belah lah. Tak ada apa. Dah. Tak ada apa. Ambil. Lah ni malah kacak banyak. Dah. Kacak banyak ada guna. Minta apa nak tengah belakang dia sekali je sampai tersembang. Nak minta tolong guru tolong pak darah kita ni 50 tahun dah sakit. Sebab kalau tengok ustaz tu duk pergi anak darah Kak Haji tu. Lelah tak. Ada juga. Pergi. Orang perhati. Tak nak baju setiap bulan berku. Antuk kawit lawa baju. Baju singa. Okey. Saya gambar hak ustaz tu gila tu. Alhamdulillah pun dah kita nak wakil kawin minta tolong bagi siku ke dia. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Saya bukan budak baik. Saya pun tak baik ke tapi saya tak nak lah sampai nak menyihir orang. Jadi saya harap kepada lepas ni hati-hatilah nak cari ustaz berubat ni. Kadang-kadang bertopikkan setan iblis ni, cuba buat. Dia duk menafikan dia buat benda betul. Betul apa? Ambil gambar orang cucuk-cucuk jarum. Ini betul ke? Ini ajaran Islam ke? Tidak ada cara ni. Kalau kata pesakit tu tak faham, kita sebagai perawat kena bagi faham. Bukan benda ni. Kena nasihat kepada pesakit. Jangan kita menuduh. Jangan kita suka-suka kata orang ni. Jangan. Kita nasihat dari sebagai perawat. Ini dia sama perawat naik. dia cucuk-cucuk pula. Sama naik. Mesti cerita dah. Kursi darah ayat apa tak? Berapa apa tak? Ni, budak ni. Ni. Budak ni nanya. Ni yang Nanya budak ni. kena pokal 2,000. 2,000 ni. Ni sama tak? Ni kena itu 2,000 ya. Ambil dah barang dalam ni nak ambil. Bagi? Okey. Kita tak boleh suruh kat dia dia pusing. Ambil dulu. Bukti ambil. Kosong. Okey boleh. Nak ambil dulu. Ni dia lah. Bagi dulu. Ni. Ni dia. Ni dia.
Mu duduk sini 10 hari lah. Aku suruh balik, mu tak balik. Mu tebar duit dia. Aku katok nate ni. Nak kata mana kenapa limu? Dia kena pergi buat report. Dia buat report. Tapi kalau boleh orang guide dia seorang. Guide dia seorang. Sampai sana. Takut nanti IO suruh pergi ke APD. Bateri padam. Nak bawa molek lah. Kalau boleh pergi asing. Dia bawa yang ni. Ni bawa ni dengan cikgu lah, cikgu bawa dia lah. Dia report lah. Cikgu pergi report lah. Bawa dia sekali pergi report lah. Ni ambil isyak dia, ambil isyak. Ya. Jangan bagi telefon kat dia. Botol ada dia. Botol ada telefon tu. Aku dia deal. Kerja kata? Jangan ikut tu kawan dia punya. Jawab bala deh. Jawab bala apa ni tu kecek. Nak malai. Tuan. Pagi mudah. Bebek duduk lama, aku akan nyikut baling. Kena berapa ribu tak weh boleh. Ada orang sangat kebau weh tu. Sangat kebau weh. Okey baik. Bota makan nyakit lah. Bota lah. Baik, mau buat report. Ni masuk kena 2,000 dia, kena lipat. Dia kena lipat dan juga masuk telah diarah untuk pergi cuci gambar. Ni. Dah mu kena buka mu nak tahu masa ni. Royak tu lah. Buka. Okey. Bengaklah apa tu. Gambar kat FB. Pergi report. Pergi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Wei. Baik. Terima kasih. Baik. Lagi dah, baik. Baik. Sebanyak. Cik. Mana orang yang kena kulit nyamuk tu. Ya. Apa? Roger ya. Baik. Masih banyak. Okey, sama-sama. Bergabar ya. Okey. Budak kaya lagi makan nasi. Tak salah dia buat tu semua sebab kat kaji ikut. Dia kalau kita perawat betul. Kita jangan suruh. Kita jangan buat gapo pesakit suruh. Pasal pesakit ada dia dendam tu tak. Contoh pesakit tak. Dia suruh dia buat jahat. Tak kena nak buat, dia mau perawat Islam. Deh. Tak kena suruh buat. Contoh nak turun balas balik kau nak turun gitu. Jangan buat gitu. Sebab ustaz ni dia main pening ya. Sebenarnya dia tak ada dalam cerita saya. Saya Tok Singo Tok Ijaz je. Jadi kita siap dia, kita suruh dia duduk homestay. Lah. Duduk homestay. Dia banyak gun. Kita nak sekat-sekat gun ni tak. Nak boleh kau buat apa payah. Dia belik situ, dia belik sini macam tersiwi benda ni. Apa berlaku. Dah salah sih. Perubatan dia lah ni. Dia memang salah. Sebab tu polis ambil. Pasal ada bukti. Gambar yang dijumpai dalam beg. Dan bodoh tu ngaku dah dia. Tu lagi cuci gambar. Dan juga bodoh tu kena dah 2,000 ya. Dia pukar budak tu dia kena pukar. Dia tak ada 2,000. Pening kahwin tak ada lagi ni amal ni. Dapat kaji sekali tak ada. Astagfirullahalazim. Kami baju aja kita awak pun 2 kali 5 mari membodoh ke gitulah. Kita tak nipu. Kita abak gotu lah, abak asik logo gitulah gitu. Kita abak asik logo ya. Kenapa? Lembe adik rambut merah Kak Jibik berapa? Ustaz tu bukan perawat tak Islam. Kita tanya dah.
kita tanya demo pusat rawatan Islam mana royak. Saya tak ada pusat rawatan Islam kata. Apa? Demo ambil mana status ustaz? Dia kata dia ilmu dia boleh Mekah. Ada cahaya hijau mari masuk ada dada kata. Kata. Ya. Apa? Dia kata mari dia saling dengan iblis 15 ekor. Ganah dia. Kenapa mesti buat Allah bagi semua orang tahu? Tak. Nak bagi keterangan bahawasanya gini hak wabak ni dah ada masalah lesah. Boh, ada gapo. Gila punya tanya dah. Bapa ibu kita. Kita tak bau. Mana kita baik kita tak wi. Dah kita yang lalu dia sungguh ya tak siap balas napa dia buat ke family dia. Lalu dia sama je. Kaji kan tak tahu. Dia tak apa dia. Tak anda nak jawab. Memang tak ada. Tak anda nak jawab ni. Kita tak nak jawab. Allahu akbar. Apa lagi ada? Mana tu? Mana sana? Allahu akbar. Tak ada istilah haid dah, main benda lagu ni. Mana boleh terima lah. Terima sebab apa? Kita nak lesang molek. Dia kerah. Mula dia ngaku, lepas tu dok pula. Tak. Ngaku dok pula. Ngaku dok. Lepas tu, tak. Gitu lah. Ngaku dok lah. Dia jadi Goku. Gitu. Apabila ngaku dok, jadi Goku. Apabila jadi Goku lah. Payah lah. Dia jadi Goku lah. Tak payah walah juga. Walah kekal duduk tunggu. Ada sehari terbuai. Aku tak boleh rumah tu apa. Dia nak berkena buat tanya kau. Berkenaan mula-mula beringat. Gambar orang nyamar guna nama ustaz perabatan Islam. Tetapi cara kaedah dia merawat apabila contohlah tak. Hak dia nak sihir tu. Dah, kemungkinan benda tu tak ada kena dengan orang tu. Dah, wallahu a'lam. Tapi kalau kita perawat para Islam, kita tak boleh nak atas balik. Tak boleh nak main sihir lagu tu, cocok-cocok jarum di gambar, cuci gambar gitu gini, buka duit bodok 2,000 ya. Tu aku mana tu? Saya apa pelik tu. Duit orang dia ambil 2,000. Lepas tu saya tanya dia saat ni, mana duit Tak ada, habis dah. Dengar dia. Buat bayar hotel. Hotel apa 3 hari 2,000? Ni habis. Jadi gitu nak ajak dia. Patut dapat lain dia malah. Dia berselindung di sebalik wajah. Jadi apabila terbongkar segalanya, dia ngaku bersalah. Dia kata dia buat. Dia suruh budak tu cuci gambar. Dia suruh budak tu beli jagung. Dia buat. Tahu dah saksi-saksi dia tu. Paniak kau lagi kutip belakang dah tu. Nak mana terlibat tu dah. Gitu jawab lah dia mau. Kau nak klik hidup dah. Habis lesar dah. Kaju tak pula suruh sihir orang. Balas dah kono padahal tak siapa buat. Patutlah semula tu tak ting anak kaji gosok je. Kita pergi apa babi tanah malah. Tapi sihir tu memang ada. Sihir tu memang ada hantu tu. Tapi yang sihir tu kita tak tahu siapa. Tapi sekarang hok job pada lebih tu gambar. Gambar tu semua ada kaitan dengan keluarga. Jadi kita tak boleh masuk siapa pasal keluarga. Kita nak ustaz ni, soalnya learning, kita tanya ustaz tu, bapa mu cocok gambar dia ni. Mu perawat Islam, apa tanya, mu pusat rawat Islam mana? Nama ke apa pusat rawat Islam mu dia kata tak ada pusat. Dia kata mu untuk mana mu baca bom mana? Dia kata boleh Mekah. Kata boleh Mekah, pergi Mekah, klik Mekah tu dia boleh bom. Pada begitu dia duduk. Kau ustaz pula. Obat terkejut juga saya pernah berubat dengan Darul Syifa. Ustaz pun tak bagi tahu siapa-siapa. Mana boleh ya? Salah. Yang maha mengetahui siapa kita, Allah. Kalau kita ni perawat juga. Cuma kita ni tak menonjol sangat. Jadi apabila kita merawat orang, jangan sesekali kita fitnah. Jangan sesekali kita fitnah orang. Jangan sekali kita cabar orang. Jangan sekali kita ni melontarkan kata-kata hak tidak benar pada orang. Pasal apa? Benda ni boleh jadi fitnah. Untuk apa ustaz tu duduk di Kelantan? Melebihi hampir selama 7 hari. Dengan duit tak ada dia kata. Kita sok habis dah. Duit tak ada. Lepas tu budak tu baru khabar 3 orang tu dah. Semalam 3 orang kita berobat dah. Baru khabar.
Apa? Dia bahasa lain. Siapa dia? 3 orang tu. Dia bahasa lain. Kita buat ngatuk. Bahasa khabar. Lepas tu budak tu, dia pecah lubang pagi ni. Kena buka duit 2,000 baru khabar. Duit 2,000. Nak habis. Sebab tu saya tak buat letak nama pusat perubatan Islam. Letak nama perubatan tradisional. Mudah. Segapa kita tak usah terlibat dengan mana-mana. Nilai statik habis berosok tu sebelah ni. Bagus dah. Okey, ni kacang ngatuk ni. Nak tank kita ambil. Tank. Tok aja. Okey, insya-Allah tuan-tuan, saya bukanlah niat saya nak buka aib siapa tidak, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan kena fahamlah. Bila kita mari sini, kita bersungguh-sungguh nak merawat anak Kak Ji ni. Tetapi apabila kita pun tak sedar benda ni, kita tak tahu. Kita anggap ustaz yang perlis ni sebagai seorang sahabat. Apabila seorang sahabat maknanya kita bergabung. Kalau kita tahu perangai dia sini, kita tak bagi dia masuk tempat kita buat kita saja. Tapi saya dah bagi tahu kepada semua, walaupun kita tak kenal, dia ni merawat dengan Al-Quran, maka dia jadi sahabat kita. Kita bagi dia merawat dengan kita, dengan apa semua, alhamdulillah lah, kita sukalah. Tapi bila akhirnya, apabila baliknya semua, tiba-tiba beg tu sebagai bukti tertinggal. Jadi kita nak check beg tu siapa punya, kita nak telefon. Tiba-tiba nampak gambar dengan jarum-jarum bagai. Bila kita panggil ustaz ni, mula tak mengaku lagi. Lepas tu dia mula nak tuduh budak yang kena pukau tu. Bila kita jokoh-jokoh dalam live semalam tu, barulah si ustaz ni mengaku bahawasanya dia buat benda ni. Tapi dia duk ceritalah dia buat ni untuk untuk kebaikan lah kunun. Mana ada kebaikan buat cucuk gambar orang? Mana ada gambar kita buat kebaikan ambil gambar orang cucuk? Banyak gambar pula tu. Macam mana isu keselamatan orang semua? Bagaimana kita ambil hak gambar orang tanpa kebenaran? Saya tidak nak mengaibkan dia. Dari pagi tadi lagi saya dah cuba nak kautim. Mana cuba nak kautim bukan apa. Saya nak bagi dia beres. Saya nak bagi dia sama, orang kata apa, selamat samalah. Bagi kerjasama. Tapi dia tak mau bagi kerjasama pada saya. Dia nak berkerah. Dia nak kata dia betul juga. Jadi kita tak ada pilihan. Kita panggil polis lah. Kita panggil polis. Inilah cara dia. Sebab saya nak selamatkan dia lagi. Saya nak suruh settle dia elok. Tapi dia tak mau. Dia nak pertegaskan dia buat benda tu betul. Jadi saya tak faham lah. Adakah ambil gambar orang cucuk-cucuk ni boleh membuktikan kebenaran? Saya pun tak faham. Ini pertama kali saya jumpa ni. Jadi itulah sebenarnya benda ni ada hikmah. Apabila kita buat live semalam, berpuluh-puluh ribu masuk, semua pakat mendoakan kebenaran, semua pakat mendoakan kesembuhan. Jadi kebenaran buka selepas 15 minit, setengah jam itu sahaja. Selepas mereka balik, kita pun nak kemas-kemas tempat, tiba-tiba jumpa, itulah dikatakan kebenaran. Hak tetap hak, batil tetap batil. Kalau kita salah, saya mengaku. Saya mengaku salah. Tapi kita jangan buat nanya orang lah. Jangan duk sihir orang ikut suka. Jadi saya pun tak faham lah hari ni kan. Itulah saya minta berhati-hatilah kepada semua yang nak menjalankan rawatan ni. Carilah ustaz yang betul-betul. Carilah ustaz yang beramanah. Carilah ustaz yang tidak bagi tahu orang ni buat tak. Kalau kita ni boleh bagi tahu, kita hias ya. Orang ni dekat-dekat ya. Jangan bagi tahu nama ke, jangan bagi tahu. Kalau orang kata ni tok ni orang ni buat betul ke tok? Kita akan kata walaupun betul ke, kita nampak betul ke, tak betul ke, kita kena jawab wallahu alam. Saya tidak menuduh mana-mana pihak. Yang kita buat hari ini adalah rawatan untuk sembuhkan, menyihatkan, buang segala sihir. Allah Ta'ala sembuhkan, itu sahaja. Daripada awal pagi semalam saya dah nasihat dia, ustaz, jangan campur hal peribadi Kak Ji ni. Nanti kita akan masalah. Tapi dia, orang kata apa, ketegak lah. Orang utara kata dia ketegak. Jadi kita tak boleh cakap apa dah lah. Pergi rumah Kak Ji tengok, tak apalah. Biarlah. Kak Ji ni saya kesian juga dengan anak dia. Kesian kat anak-anak dia. Itu memang kena. Tapi kadang-kadang bercampur lah. Orang buat sihir ni sebab percakapan kita, perbuatan kita mengecilkan hati orang, ataupun perbuatan kita boleh menggurih hati orang. Mungkin ada daripada sudut sihir dan juga mungkin ada daripada sudut kifarah, daripada orang-orang yang terinaya. Macam hari ni gambar berapa orang.
Padahal saya tengok antara gambar-gambar yang diberi yang ada pada ustaz ni, ada gambar yang mana Facebook dia ni dia share. Dia mendoakan kesembuhan bagi anak Kak Ji. Jadi saya tak faham kenapa sampai sanggup kenapa sampai sanggup buat macam ni. Saya tak faham lah benda ni. Dan saya rasa keliru sangat. Dan saya rasa adakah seorang ni kalau dia buat ke orang, dia nak share, dia nak mendoakan kesembuhan untuk anak Kak Ji. Saya rasa benda ni mustahil lah. Saya tak tahulah. Saya minta maaf lah. Saya bukan mundok. Saya bukan orang baik. Janganlah kata saya mantap, saya terbaik. Tak. Saya pun tak minta benda ni berlaku. Tetapi benda ni melibatkan saya. Melibatkan sahabat-sahabat saya, Wes Salmo, Tok Hijau apa semua berubat sekali. Andai kata kalau kami tidak bongkarkan benda ini, maka kami juga akan terlibat sekali dengan perkara-perkara yang berunsurkan syirik, yang berunsurkan sihir kepada orang. Jadi kita tak mau, seperti mana kita buat live, sebenarnya saya pun tak mau buat live, tapi mereka nak buat live. Jadi bila dah terbongkar, kita terpaksa buat live. Kalau kata dari awal mereka tak mau buat live, kalau terbongkar ni pun kita settle lah. Tapi mereka nak live, bila dah terbongkar kebenaran, kena live jugalah. Tidak ada isu untuk membuka aib orang. Saya tidak membuka aib orang. Itu yang saya boleh beritahu. Supaya macam ni lah, macam Ki Alung lah, orang kena tipu. Orang kena tipu. Adakah bila kita pergi jumpa Alung ni, adakah kita buka aib Alung ni? Tidak. Sebab apa kita nak menyelamatkan orang supaya jangan pergi Alung. Sama juga seperti ustaz ni. Kita buka live ni, buka kebenaran supaya orang lain pula tak kena tipu. Sama lah. Bukan kita nak buka live anak bini dia. Benda dia buat benda salah. Nak kata benda betul macam mana? Sama lah. Kalau kata lorong tu ada pencuri, kita tahu Mamat ni saya sebut lah nama dia Mamat. Mamat ni ke apa, Osman ni ke pencuri? Kan? Adakah kita jangan tutup mulut, jangan bagi tahu orang yang nak lalu pada lorong ni. Mesti kita tahu jangan sikit Osman tu contoh Osman ni pencuri. Jadi kita dah bagi tahu, adakah kita mengaibkan orang? Tidak. Kita memperingati orang supaya jangan kena penipuan. Sama juga seperti ustaz ini, sebab kita dah bermula dengan live, kita dapat kebenaran, kita kena tutup dengan live juga. Itu saya pun tak syok sangat sebenarnya. Saya tak berminat sangat lah. Saya pun faham orang ada perasaan dan maruah. Tapi, yalah, nak buat macam mana lagi tuan-tuan? Adakah kami juga akan terlibat juga dalam masalah kisah ni? Saya sendiri orang jahat. Saya orang jahat. Saya orang berdosa. Saya tak malu mengaku sebab apa? Saya tahu diri saya tidak bagus. Tapi saya tak bisa beritahu kat orang, oh saya ni tak bisa buat dosa. Saya ni alim. Oh saya ni berubat orang berjuruh. Oh saya ni tak bisa jetik orang. Tak. Saya jahat. Saya banyak dosa saya. Takut saya dengan dosa saya. Takut saya dengan Tuhan saya. Tak payahlah kita tipu diri kita sendiri. Macam mana saya, macam ni lah saya. Tak payah berlaku depan orang. Jadi itulah saya boleh beritahu rumusan dan ringkasannya apa yang berlaku hari ini. Dari segi, dan kita dah cuba berbincang, tetapi si ustaz ni tidak memberi sebarang penjelasan yang baik, tidak menunjukkan supaya dia nak settle. Jadi kita terpaksa hantar pada pihak polis lah. Biar pihak polis buat siasatan lah. Apa-apa pun kita doa lah kebaikan anak-anak Kak Ji ni. Saya kesian anak-anak Kak Ji ni, sampai teruk, sihir, sampai keluar darah, keluar rambut, sampai rosak barang-barang dalaman. Saya agak kesian, tapi saya tak faham lah Kak Ji kenapa buat macam ni. Kak Ji tak kesian ke kat anak-anak Kak Ji? Kak Ji, saya orang luar Kak Ji. Ni saya nasihat lah Kak Ji. Kalau Kak Ji tengok live ni, saya rasa Kak Ji tengok live ni. Kak Ji, saya orang luar Kak Ji, saya sendiri kesian kat anak Kak Ji. Kak Ji sebagai ibu, adakah Kak Ji tidak ada perasaan kesian kepada anak Kak Ji sendiri? Dengan Kak Ji melakukan perkara-perkara begini. Menuduh orang ikut suka. Ambil gambar orang koksir. Suruh ustaz ni bubur jarum. Saya tak faham lah Kak Ji. Saya sampai hari ni kesian lagi fikir apa yang jadi pada anak Kak Ji. Saya jadi takut sebenarnya. Tak apalah tuan-tuan. Kita doalah pada anak Kak Ji ni supaya sembuh. Itu yang saya minta tuan-tuan. Biarlah dia ni, Kak Ji ni macam mana pun, saya hanya mendoakan kepada anaknya supaya sembuh tuan-tuan. Saya tak sanggup lagi tengok anak dia dalam keadaan sakit teruk ni. Sedih kita sebagai perawat, kita tahu keadaan sakit dia macam mana. Macam mana muka rupa Kak Ji? Muka Kak Ji ni boleh tengok dalam Facebook dia lah. Boleh tengok dalam Facebook dia lah, boleh check sendiri, saya tak mau sebut lah. Tuan-tuan carilah siapa Kak Ji ni.
Cek lah sebab dari semalam saya bagi tahu benda sama. Ingat kifarah Allah, ingat kifarah Allah, ingat kafarah Allah, ingat kafarah Allah. Jangan menuduh orang, jangan menuduh berpuluh-puluh berbuih mulut saya cakap semalam. Saya dah bercakap, tuan-tuan tengok lah saya bagi tahu apa, jangan menuduh orang. Jangan fikir ini semua sihir, kadang-kadang kita kena cek diri kita ni betul ke tak. Saya sendiri saya tak betul. Allahu Akbar. Saya kesian lah tuan-tuan. Saya kesian nak Kak Haji ni tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan janganlah maki hamun dia. Kita doalah kepada Kak Haji ni supaya berubah. Dan kita doakan kesembuhan kepada anak Kak Haji ni. Saya bukan nak tunjuk baik tuan-tuan. Ini diri saya sendiri. Saya kesian kepada budak-budak ni. Kak Haji transfer balik PT. Dah nak buat mana kita halal lah. Kita halal lah. Tak. Mereka minta balik duit. Tak payahlah halal lah. Kita niat ya Allah Tuanku, kita niat duit itu kita sampai kepada anak-anak Kak Haji. Supaya anak-anak Kak Haji sembuh. Anak Kak Haji tak salah. Anak Kak Haji tak salah. Kita niat duit itu sampai pada anak Kak Haji, kita dapat pahala, kita boleh pahala. Yang buat tak betul biar dia tanggung dengan Tuhan. Itu saya minta tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa bersalah sangat, saya nak bagi nombor akaun saya pula tuan-tuan. Tuan-tuan biar ingat saya lah. Baru tak rasa hilang rasa bersalah tu. Kan? Apa? Tak. Mereka kata rasa bersalah bila back in kat Kak Haji. Kalau ni nak hilangkan rasa bersalah, beri nombor akaun saya, back in kat saya, insya-Allah bersalah tu hilang. Hilang. Kita pergi makan KFC. Saya putih ni, duit tak ada lah ni. 2 hari 3 hari tak tidur ni. Ngantuk ni, mata pun dah sopa orang isap ganja ni. Tengok bah. Web SL. Web PSL pula. Gana. Panggil mula. Panggil mula kah? Web PSL dah. 2 hari tak tidur. Weh, bagi tahu nombor akaun weh. Saya penat. Saya tak tidur. 2 hari tak tidur. Dengar nombor akaun bangun juga. Jalan kita tak suka lah benda-benda ni, tapi sekadar lah. Kita tak minat lah nak buka aib ni. Tapi dah berlaku tuan-tuan. Benda ni saya tak menjangkaukan langsung. Saya tidak terdetik hati saya ni bahawasanya ustaz ni sanggup buat begini. Sebab dia bersama-sama kami dengan penat lelah. Tuan-tuan tengoklah live semalam. Jurus macam-macam berpeluh, bercerau peluh. Kita tak ada suara. Sampai tak ada suara. Tiba-tiba bukti jumpa dengan izin Allah. Saya letih lah tuan-tuan. Saya letih. Saya letih. Gana nak nombor akaun saya ke? Berketa apa tu? Berketa. Kita Suara sengah weh. Masa weh sama. Dah jangan terima kasih saya. Terima kasih kepada Tuhan lah. Allah. Terima kasih kepada Allah sebab kebenaran bukti ini telah ternampak. Sebab apa? Ramai yang simpati kepada Kak Haji. Tengok ni pun ya. Budak tu ada ikut lah. Budak tu. InsyaAllah tak apalah. Kita doa yang terbaik lah. Kita doa yang terbaik. Kita doa yang terbaik. Kepada ustaz ni pun saya doa dia berubah lah. Dia supaya dia berubah. Tak tahulah, tak serik saya tak tahulah. Dia berbak. Dia menggunakan macam mana benda yang sepatu. Tak ada lah dalam rawatan Islam. Nak jadi macam Tok Wama Pasemah. Ada tak tengok wear Tok Wama Pasemah? Ada kan dia buat orang je bah. Bakar gambar je apa. Jadi kita ni saya kaji sikit. Jadi kalau kita nak buat orang, guna kaedah yang betul. Kaedah Islam ni kita tak boleh buat perkara yang boleh mendatangkan aib orang. Walaupun kita tahu orang tu buat, kita kena tutup. Itu nombor satu. Yang kedua, kita jangan balah. Kita sebagai perawat, kita jangan balah. Jangan ambil jarum cocok, cerak, niat. Biar kena kaki, biar kena dada, biar kena kepala, biar kena. Kalau betul membuat, maka kita mau balas. Kita bukan Tuhan. Dah, kita tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya melainkan pertolongan Allah. Lepas tu, kalau kita perawat betul, kita tahu orang itu sakit. Orang ni buat, kita jangan royak. Habis kita kata sihir tu tak? Sihir sakit gitulah. Lepas tu, kita doa ya Allah ya Tuhanku, Engkau akan kalah penyakit di atas diri mereka ya Allah yang terkena buat tahu sihir ke apa. Lepas tu, Engkau ampunilah kepada si pelakunya. Semoga akan memberikan hidayah kepada mereka. Supaya mereka menjadi orang yang beriman. Semoga dan kita juga sebagai pesakit. Ya Tuhanku, Engkau ampunilah segala dosa-dosa yang buat kaku. Sehingga aku tidak berdendam dengan mereka. Aku tahu ini ujianmu ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Dan aku ingin mengingatkan kesungguhan kepada anak kita ke, isteri kita ke, ayah kita ke. Ingat ya Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Tak perlu tak faham. Ambil dah. Mari tahu. Ya. Jak. Nanti dia kalau dia rasa dia buat ni dia rasa sakit ni kat perut ni. Cocok. Cocok ni yang ni sakit haram dah. Dosa. Nak pakai gelar ustaz lagi tu. Nak pakai gelar ustaz lagi tu boleh. Boleh pakai. Ni abui. Sudah kepada perawat-perawat dalam Malaysia, dalam Kelantan, mana-mana pun gunalah kaedah yang betul. Walaupun kita nak merawat orang, guna cara yang betul. Pertama, jangan kecek pasal orang. Yang kedua, jaga air orang. Yang ketiga, jangan duk fitnah. Orang walaupun kita tahu, kita kena tutup air dia. Tak sewi timbul, ning lah barang. Yang keempat, jangan ambil gambar orang tak apa izin. Apa izin sesiapa. Dia boleh mendatangkan fitnah juga. Betul? Yang kelima, nak berubat, mintalah dengan Allah. Pesakit juga nak berubat, cari perawat hak betul-betul, hak boleh merawat tu tak? Yang boleh menggunakan kaedah Islam. Kaedah yang betul. Kalau cari perawat, dia tu, kita tanya dia bukan perawat Islam tu. Dia macam personal. Saya tanya, dapat ilmu dekat mana? Dia kata dapat Makkah. Ya, wallahualam lah. Tapi cara dia berubat ni bertetangga dengan apa yang kita Dia dapat kita tak tikar weh tak. Kita tak petikar Allah bagi dia cara mana. Cuma kita nak rakyat cara dia merawat ni tidak ikut kaedah Islam. Cucuk jadi apabila tu dalam gambar tengok dalam live dia mari lah. Mesti tu dalam gambar pun mungkin sakit juga tu. Cuma dia privacy dah. Gitu lah tu. Jadi insya-Allah lah. Sudahlah kita sudahlah. Saya pun letih dah mata lebang ni. Saya aware nak pergi tidur lah petang. Kita tak tahu lagi apa saya mungkin kita kena panggil di pihak polis ke apa kita tak tahu. Kita nak pergi tidur petang. Jadi saya mohon ampun maaf lah jika orang senang dengan saya. Saya tidak ada niat untuk membuka aib orang tetapi dah berlaku live. Dah melibatkan saya, dah melibatkan Wes Almos, dah melibatkan Tok Hijau, dah melibatkan Ayah Idris, dah melibatkan ramai orang. Dan bila terbongkarnya sihir ini, yang terbongkarnya apabila mereka tertinggal bahan bukti utama, maka kita terpaksa juga guna live untuk membuktikan bahawasanya saya, Wes Almos, Tok Hijau dan lain-lain sahabat-sahabat saya tidak langsung ada bersama-sama ustaz ni buat kerja bodoh-bodoh ni. Kita nak menafikan kita tidak buat. Yang betul walah ni tempat ayam tu. Kita nak buat begitu lah. Dia dah ada 10 hari dah sini. Berubat apa 10 hari orang? Dia tak ada duit itu pau. Lepas itu pukau pula orang minta 2,000. Apa hal ni? Apa hal kau? Okey. Jadi saya minta ampun, minta maaf, jadi kawan nak pergi tidur lah. Ngatuk dah ni. Mata merah pun nak gajar lah. Jadi saya minta ampun, minta maaf sekali lagi kepada semua. Doakanlah kepada Kak Ji tu. Doa kepada anak-anak dia. Doa juga kepada ustaz tu supaya dia berubah. Doa kepada saya ni supaya saya menjadi seorang yang baik lagi. Doa pada Wes Almoh, doa pada Tok Hijau, doa pada semua belaka. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Dan saya juga mendoakan kepada kalian. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki, dirahmati oleh Allah. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.